Baik pelajar, kita mulakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So kita mulakan kelas kita secara online ini dengan umur kitab Al-Fatihah. So pelajar, cikgu lihat Firdaus sudah masukkan link untuk kehadiran hari ini. So pelajar boleh masuk ke dalam chat dan pengesahkan kehadiran. So kalau tengok sini 37 orang. Baik pelajar. So pada hari ini kita akan sambung kelas kuliah kita online. Kita akan bincangkan tentang perkembangan kerjaya. Sering kali cikgu akan ulang banyak kali supaya dia masuk dalam minda kita. Beritahu bahawa perkembangan kerjaya ini adalah selaras dengan perkembangan hidup manusia. Dia tidak boleh dipisahkan kerana ia sangat mempengaruhi dalam sistem kehidupan kita. Kalau dalam sistem negara, dia mempengaruhi sistem yang kita tidak lari daripada ekonomi, sosial dan politik. Dan kalau kita tengok kadar pengangguran yang tinggi, ia juga akan mengganggu sosial kita dan juga politik, situasi politik kita. Dia akan mempengaruhi sistem sosial kita, dia akan mempengaruhi ekonomi kita. Dan ini dia sangat berkaitan dengan perkembangan kerjaya. Dan so perkembangan kerjaya ini kadang-kadang ia dipengaruhi oleh faktor dalaman seperti nilai, minat kita. Tetapi ada kalanya perkembangan kerjaya ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran seperti sosioekonomi, macam politik kita, kestabilan politik kita, sistem ekonomi kita sama ada kukuh atau tidak, dan juga sosial. So faktor luaran ini kadang-kadang kita tidak boleh kawal. Tapi kita perlu ada perancangan supaya apabila kita berhadapan dengan isu-isu yang tidak menentu. Contoh hari ini kita berhadapan dengan satu isu penularan ataupun pandemik COVID-19. Jadi ramai yang kehilangan kerja dan kadar pengangguran juga tinggi, dan kita juga banyak sistem ekonomi peniaga-peniaga terpaksa kadang-kadang tutup gulung tikar disebabkan situasi ini. Jadi ada kalanya ia berpunca perkembangan kerjaya ini dia dipengaruhi kadang-kadang oleh faktor dalaman, tetapi kita tidak juga boleh menafikan bahawa faktor luaran, external factors seperti yang berlaku hari ini memerlukan kita sentiasa mengkaji dan buat persediaan. Jadi apa-apa yang berlaku, masalah yang berlaku ini kadang-kadang kita kena lihat daripada satu sudut, iaitu satu sudut yang panggil view perspektif, yang mana apabila masalah berlaku pada kita, kita kena lihat apakah kita kena duduk dan kita kena buat perancangan supaya apa yang kita perlu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan dengan kerjaya ni. So hari ni kita akan bincang tajuk berkaitan dengan career development yang berkaitan dengan the process of program development. Macam mana kita nak bangunkan program kerjaya, macam mana kita nak bangunkan program kerjaya dan apakah proses-prosesnya. Baik. So kita akan upload nota dan pelajar-pelajar boleh tengok nota yang di-upload oleh Dr. Jasmi dekat Hilantera, tapi cikgu sudah ada penambahbaikan. Cikgu akan masukkan dalam WhatsApp lah. Okey. Okay, so hari ini kita akan bincang berkaitan dengan career development and the process of program development. So pelajar-pelajar boleh nampak boleh bagi respon? Boleh nampak slide? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Baik. So hari ini kita akan belajar berkaitan, kita akan bincangkan berkaitan dengan isu the process of program development. Macam biasa dalam 1 jam pertama cikgu akan bincang, lepas tu cikgu akan minta pendapat pelajar-pelajar. Mungkin pelajar-pelajar juga ada pengalaman masa di sekolah dulu, apakah yang dilakukan oleh unit bimbingan kaunseling ataupun sekolah itu sendiri untuk berkaitan dengan program-program berkaitan dengan perkembangan kerjaya. Okey. So hari ini kita akan bincang sikit berkaitan dengan career development ni. So apa yang dimasukkan dengan program bimbingan dan kaunseling ni? Apa yang dikatakan dengan program bimbingan dan kaunseling? So kalau kita baca definisi kat sini, dia adalah it is a comprehensive developmental program designed to assist individual in making and implementing informed educational and occupational choice.
A career guidance and counseling program develops an individual competencies in self-knowledge, educational and occupational exploration and career planning. So pada asasnya, dia adalah satu program yang dilihat sebagai satu program yang menyeluruh. Okay? So bila kita nak merangka satu program bimbingan dan kaunseling, kita kena melihat daripada konsep yang menyeluruh, developmental program yang mana didesain, diatur, dibentuk untuk membantu individu untuk membuat dan mendapat maklumat berkaitan dengan pendidikan dan juga pemilihan kerjaya. Jadi apa yang penting sekali, input dia mesti berkaitan dengan information dan juga training berkaitan educational dan occupational. Okay. Sebab apa pelajar, kalau kita tengok latihan, pendidikan dan kerjaya ni dia satu elemen yang tidak boleh dipisahkan. Dia tak boleh dipisahkan. Sebab untuk sesuatu kerja, untuk satu kerja yang profesional, dia perlukan satu latihan yang khusus. Contoh kita ambil mudah sebagai as a counselor. So sebagai counselor, kita akan ada satu disiplin ilmu, satu latihan yang khusus untuk menjadikan kita seorang counselor. So input dan proses untuk menjadikan kita seorang counselor, output itu diperlukan satu input dan juga proses. So input tu perlu ada macam disiplin ilmu. Ini kita ambil kaunseling kerjaya, perkembangan kerjaya, kaunseling personal, okay, teknik kemahiran asas kaunseling, kemahiran individu, kelompok. Dan ini adalah satu disiplin ataupun input. So input ni kita perlu ada dulu untuk kita nak rangka satu program. So bila ada input ni, kita kena ada proses dia. Macam mana program itu dijalankan? Dari segi deliver macam mana? Macam kita nak sampaikan maklumat ni supaya ia jadi berkesan. Dan akhirnya kita dapatkan output. Output dia apa? Kita mengharapkan dengan input, proses dan output dalam program bimbingan dan kaunseling, kita akan dapat melahirkan seorang pekerja atau seorang individu yang competence dari segi pengetahuan, kemahiran. Dan juga dia boleh mengaplikasikan kemahiran dia, dan apabila dia selalu mengaplikasikan kemahiran berdasarkan ilmu yang ada, jadi dia akan jadi kompetensi. Maksudnya dia akan menjadi lebih cekap dan berkesan. Jadi program bimbingan dan kaunseling, pelajar kena nampak satu kerangka, satu kerangka. So bila pelajar nanti pelajar masuk di sekolah ataupun jadi kaunselor di institut pengajian tinggi, masuk dalam program di syarikat-syarikat. Jadi pendedahan bimbingan dan kaunseling ini perlu jelas. Jadi yang pertama sekali, pelajar kena tahu apa maklumat yang diperlukan. Jadi maklumat ni selalunya kerjaya ia berkaitan dengan pendidikan, laluan pendidikan, lepas ni dia nak pergi mana, apakah ilmu-ilmu yang perlu ada untuk menjadi seorang kaunselor, ataupun untuk menjadi, kita katakan kita nak ambil satu yang paling mudah, kita nak ambil jadi seorang doktor. So dia perlu ada ilmu-ilmu tentang doktor, biologi, fizik, kimia, dia perlu mantap. Okay, lepas tu macam mana kita nak blend dia, proses dia supaya ilmu tadi tu dapat difahami melalui proses. So melalui learning proses, kita buat bengkel, kita buat camp, kita buat buku scrap, kita buat ujian. Okay, itu adalah proses dia. Dan kita harapkan output dia nanti kita beri kepada pelajar kita ataupun klien kita ataupun individu yang terlibat dalam program ini mendapat ilmu, kemahiran. Dan dengan ilmu, kemahiran yang dia selalu amalkan berulang-ulang kali, dia akan menjadi lebih cekap dan berkesan dalam melaksanakan satu tugas. Akhirnya dia menjadi seorang, dia dapat merangka satu, dipanggil sebagai career planning ataupun perancangan kerjaya yang berkesan untuk dia mempersiapkan diri dia untuk masuk dalam bidang pasaran kerja nanti. Ini yang perlu kita fikirkan. Okey, jadi bila masuk saja, salah satu program yang kita kena buat sebagai as a counselor adalah perkembangan kerjaya. Jadi untuk buat perkembangan kerjaya, cikgu ulang balik, dia mesti ada elemen pertama input. Input tu maklumat. Apa maklumat yang perlu ada, apa knowledge yang perlu ada. Dan bagaimana nak disampaikan, itu mesti ada proses dia. Melalui bengkel ke, melalui bengkel ke, melalui seminar ke, melalui learning experience ke, kita kena rangka. Akhirnya kita dapat output. Dan output ni macam mana kita nak tahu output ni, mesti kena buat penilaian. Kita follow up, kita hantar borang-borang melihat keberkesanan ataupun kita buat ujian-ujian kepada individu tu. Melihat sejauh mana program yang kita jalankan ini berkesan kepada mereka untuk menjadikan mereka seorang pekerja yang kompeten. Okey, itu dia. So seterusnya kita tengok
The process of the process of career program development. Satu, the aim of career development program untuk kita mengadakan program-program yang berkaitan dengan perkembangan kejayaan ini, itu salah satu target dia. Yang target yang pertama sekali, dia mesti ada career awareness. Dia mesti ada kesedaran. Kesedaran apa? Pertama sekali sebenarnya dia perlu ada kesedaran kejayaan dan juga kesedaran diri dia. So diri dia macam mana belajar? So diri dia maksudnya belajar, maksudnya dia perlu kenal minat dia. Dia perlu kenal dia punya personality. Jadi bila dia kenal personality dia, kenal minat dia secara objektif, jadi senang dia nak bawa diri dia tu ke tempat mana. Jadi kita kenal diri kita supaya mudah kita nak letakkan tempat kita di setting yang betul, supaya kita dapat berkembang. Macam gue katakan, biji benih kita kena tahu kat mana tanah yang sesuai untuk biji benih itu. Kalau kata pokok kelapa, mungkin dia punya pasir, dia punya tanah adalah tanah pasir. Kalau kalau kata pokok sawit, benih sawit dia perlu letak di tanah gambut. Jadi bila dia letak di tempat yang betul, dia akan jadi lebih berkembang. Dan apabila dibajai, jadi dia akan berkembang dan memberi manfaat pada orang lain. Itulah proses perkembangan kejayaan yang kita nak. Kita kenal diri kita, dan kita kenal kejayaan, kita masuk dalam bidang kejayaan, kita kembangkan dan kita beri manfaat kepada orang lain. Ini tujuan kita mengadakan program ini, dan ia sangat beri manfaat juga kepada bukan diri kita, tapi manfaat kepada agama kita, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Jadi kita juga tahu appreciation, attitude life goal, kita tahu apakah attitude kita, dan lagi satu kita juga tahu berkaitan dengan economy awareness. Kenapa pelajar kita kena tahu juga kesedaran tentang ekonomi? Kerana kita tahu bahawa ada kadang-kadang pasaran kerja yang menyumbang kepada pemacu ekonomi. Sekarang ni kita lihat, kita selalu dengar perkataan inovasi, productivity, transformasi, AI iaitu artificial intelligence, yang kita sebenarnya ingin faham ada setengah perniagaan pekerja yang boleh memacu ekonomi kita berkembang. Jadi kalau kita nak beri sumbangan, kadang-kadang kita kena tahu ekonomi awareness kita. So bagaimana pasaran ekonomi sekarang? So kalau kita tengok di Malaysia ni, kalau kita tengok di dunia ni, kita boleh tahu Jack Ma kan, seorang kalau kita tengok dia seorang usahawan yang berjaya dan yang bergelar milenial, jutawan. Jack Ma dia ada Alibaba Group, dia punya syarikat, dan bagaimana dia boleh menjana pendapatan dalam keadaan pandemik ini kerana dia memahami kepentingan ekonomi dan dia sedar tentang ekonomi semasa dan dia menjana pendapatan apabila dia menghadapi kesedaran tu. Jadi kita juga dalam program kejayaan ni kita tahu kita kena ada maklumat berkaitan dengan skill awareness and skill competence. Apakah kemahiran-kemahiran dan skill-skill yang diperlukan dalam bidang pekerjaan tersebut. Okey, contoh, kalau kita bekerja dalam bidang pegawai forensik, kita memerlukan satu personality yang sangat teliti dan memerlukan kita memikir dengan strategi forensik. Kalau kita seorang pegawai penyiasatan, kita perlu ada skill dalam melihat sesuatu tu secara kritis dan sentiasa membuka idea-idea baru. Begitu juga kalau kita terlibat dalam bidang seni, kita perlu ada daya intuisi, imajinasi yang tinggi. Jadi kita kena faham skill-skill ni. Dan sebenarnya belajar, skill ini boleh dibina. Boleh dibina. Kadang-kadang ada yang memang inborn. Ada yang inborn, maksudnya dia memang dilahirkan begitu. Dia ada jiwa seni yang bagus. Okey, bagus. Jadi, tetapi kalau dia ada pun, inborn pun, tapi kalau tidak dipupuk ataupun tidak dibaja, jadi ia tidak berkembang. Jadi ia perlu dipupuk dan dikembangkan. Dia pergi masuk, kalau kata kita minat dalam bidang seni. Kalau kita tengok artis, kalau dia minat bahagian seni, dia masuk pertandingan sana, pertandingan sini, dia pergi masuk kelas vokal untuk memantapkan skill dia bagi seorang penyanyi ataupun seorang orang kelas seni. Okay. Tidak kira kalau kita minat dalam bidang kaunselor, contohnya kita pergi masuk dalam persatuan-persatuan, sukarelawan, kita cuba membantu, kita buat sesi. Ya, ini semua skill-skill ini penting dipupuk pada awal supaya bila kita masuk dalam bidang pekerjaan, kita tidak lagi menghadapi masalah. Jadi kita kembangkan potensi kita. Ini kita kena tahu awareness. Jadi bila kita membuat satu career program, kita kena faham bahawa ini adalah elemen-elemen target kita untuk menjayakan sesuatu program itu. Dan kita juga tahu, kita juga perlu ada employability skill. Employability skill ni adalah kemahiran kebolehpasaran. Jadi kita kena tanya majikan. Okey? Itu sebab dahulu masa cikgu di sekolah dulu di MRSM, kita ada satu program temu duga pakar.
Okay, kita buat buku scrap. Dalam buku scrap tu ada satu lampiran. Bukan saja dia kena tahu apakah kemahiran, kelayakan, tangga gaji, dan akhir sekali dalam buku scrap tu dia perlu temuduga pakar dalam bidang tu. Katakan pelajar itu minat dalam bidang doktor ortopedik. Jadi dia terpaksa dia perlu diberi satu tugasan pergi ke satu tempat. Contohnya di hospital Pusat Perubatan Yunus Semaya, dia kena jumpa pakar ortopedik dan dia perlu temuduga dan tanya bagaimana bidang pekerja itu dan apakah yang membuatkan saya ini boleh menjadi employability, kebolehpasaran kalau berbanding dengan kalau kata sekarang ni untuk menjadi doktor. Ramai, terlalu banyak ramai. Tapi macam mana saya nak ada nilai tambah supaya saya boleh terpilih bekerja dengan dalam bidang ini ataupun terpilih untuk mendapat beasiswa. Jadi pergi kepada pakar. Okay? Jadi dia pergi pakar dan dia siapkan satu buku scrap. Itu salah satu contoh, satu contoh program yang kita lakukan adalah menggunakan self-regulation pelajar itu sendiri untuk buat buku scrap. Dia mencari maklumat sebab maklumat sekarang di ujung jari. Jadi dia perlu dapatkan maklumat dari sumber-sumber yang betul, dia susun maklumat tu. Jadi bila dia dah susun, dia dah dapat maklumat tu, tak cukup dengan sekadar itu, dia pergi temuduga pakar dalam bidang yang dia minat. Kalau minat ortopedik, ada yang minat bahagian optometrik, ada yang minat menjadi engineering mechanical, ada yang minat menjadi hero on cancer, mekanik, ada yang minat automobil automobil engineering, automobil macam-macam, macam-macam. Jadi yang penting dia perlu pergi jumpa orang pakar tu sebab orang pakar ni dia pengalaman tu dia beza daripada buku dia baca buku. Jadi kita beri ruang kepada dia supaya dia terjun pergi cari maklumat tu. Okey. Dan itu salah satu. Ini adalah program-program yang kita perlu lihat apabila kita nak merangka sesuatu program bimbingan dan kaunseling atau perkembangan kerjaya. Okey. Ini salah satu contoh lah kalau pelajar tengok Accelerate Career Excellence jadi dia buat modul, dia buat open hour jadi pelajar pun dah nampak dah nanti kalau kita buka, kalau katakan pelajar nanti kalau dah ada senior, kalau masuk dalam PK, salah satu benda yang kita boleh memberi perkhidmatan kepada sekolah, kepada masyarakat adalah perkembangan kerjaya. Jadi kita ada banyak ujian-ujian kerjaya. Kita ada banyak maklumat-maklumat yang kita kumpul oleh pelajar, lepas tu kita bagi pendedahan kepada mereka tentang dia mengenali diri dia. Kadang-kadang manusia ni dia rasa dia kabur dengan dia punya minat. Dia kabur. Jadi manusia ni kadang-kadang dia masalah dia apabila dia kabur dia punya minat, personality, yang kemudian dia rasa dia terlalu banyak minat. Jadi dia tak fokus juga. Yang ketiga dia memang tak minat apa-apa. Jadi ini kita kena bantu dengan menggunakan ujian-ujian kerjaya. Lepas tu kita bincang dengan dia. Lalu kita kenal diri dia. So kita tengok apa yang perlu dia boleh kembangkan. Okay, apa yang dia boleh kembangkan untuk dia masuk dalam pasaran kerja tadi. Okay. Ini antara program okay, yang kita boleh tengok okay. Kita buat poster. Okay. So kita lihat. Okay, kira dia boleh program maybe different form. Jadi kira perkembangan program-program yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya ini dia banyak pelbagai bentuk. Jadi maksud pelbagai bentuk ni kita ada pelbagai bentuk. Maksudnya kita ada bengkel, ada seminar, kita ada workshop. Kadang-kadang kita ada workshop tentang kalau yang popular, kalau kita tengok di popular di universiti dan juga di sekolah, kita ada bengkel persediaan menghadapi temuduga, penyediaan menulis resume, penyediaan untuk membuat letterhead, bagaimana menghadapi soalan-soalan dari temuduga, bagaimana kita punya penampilan semasa bertemuduga, penampilan kita untuk menggambarkan kita seorang yang berkeyakinan dan profesional. Ini satu program bengkel. Ada juga bengkel untuk mengenali diri kita. Jadi dalam bila kita merangka program tu, kita boleh buat macam section. So section pertama, okey, kalau kata kita boleh rangka. Contohnya rangka pertama kita boleh buat program itu berdasarkan subtopik ataupun kita boleh buatkan hari-hari tertentu. Ada program dia. Mula pertama sekali kita ajar dia program apa, kita nak membentuk mengenali laluan pendidikan, apakah pendidikan kerjaya, lepas tu mengenali diri, lepas tu eksplorasi kerjaya, lepas tu teknik membina resume, bagaimana nak terduga, lepas tu kita boleh buat mock interview. Itu salah satu program yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya.
lagi satu juga ada yang boleh kita lakukan adalah kita menjemput pakar-pakar. Ada juga kita jemput pakar-pakar macam pelajar-pelajar boleh buat, contohnya di organisasi-organisasi ataupun di universiti ataupun di mana-mana kita menjemput pakar datang untuk memberi bercerita tentang job, apakah pengalaman dia yang kita panggil real experiment atau real experience dia. Okay? Dia menjadi seorang, contoh dia menjadi seorang engineer petroleum. Jadi kita boleh jemput mereka ini untuk berkongsi dan berbincang dia punya kepakaran dan maklumat dia. Nah, ini sangat penting. So bila kita bawa orang-orang macam ni, sebenarnya dia dapat memacu motivasi dan menaikkan lagi semangat di kalangan individu untuk menceburi bidang tu. Dan kadang-kadang mereka tak tahu. Mereka tak tahu kerja-kerja ni sebab kerja terlalu complicated. So memang kita, kalau sebagai kaunselor kita lah jadi orang tengah, salah satu program yang kita boleh jemput adalah kita menjemput orang luar, pakar-pakar dan untuk beri ceramah. Yang ini sebab apa kita lakukan begini? Sebab dia akan dapat crowd yang lebih ramai dan sasaran yang lebih ramai lagi kita dapat. Kalau kata sekolah tu, kalau kata kita ambil lah tingkatan 5 ataupun tingkatan 4, mungkin ada dalam 200. So dia akan dapat 200 tu, dia akan beri manfaat kepada 200. Mungkin yang terkesan mungkin dapat, mungkinlah dalam 50, 60 terkesan. Dengan tu dan dia akan cuba meneroka dengan lebih lagi bidang-bidang kejayaan. Jadi contoh kalau cikgu lihat kalau di kita, macam kita as a counselor, kita kena faham juga apakah kerja-kerja yang sekarang ni yang diperlukan oleh negara untuk pembangunan negara kita. Jadi kita jumpa orang pakar tu dan kita jemput mereka tu untuk datang ke sekolah untuk memberi suntikan semangat kepada mereka supaya mereka ada keazaman. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia tak ada individu-individu terutama di sekolah lah, mereka tak nampak tau. Dia orang tak nampak dengan lebih jelas tentang kerja yang di luar sana. Apa yang mereka tahu jadi cikgu, jadi askar, jadi polis, jadi doktor. Doktor tu pun banyak cabang. Kan? Jadi engineer pun tak tahu. Engineer tu apa yang perlu, apa subjek yang diperlukan. Mereka ni kadang-kadang individu-individu ada kebanyakan mereka ni tidak punya maklumat yang jelas. Jadi kita pun kadang-kadang as a counselor, kita tak boleh nak cater semua benda tu. Kita tak boleh nak cover semua pekerjaan ni. Kan? Kita bukan mahir, kita pun ada kita punya keterbatasan. So salah satu cara yang kita boleh lakukan adalah kita cuba mencari maklumat kejaya. Banyak. Kalau dalam CD cikgu tu, siapa yang dah buka tu nanti boleh berkongsi. Siapa yang dah beli CD tu, dia dah buka apakah kerja-kerja yang dia teroka. Lepas tu ada juga video. Jadi kita dapat sikit maklumat dan kita search kat internet. Kita tengok siapa pakar dalam bidang tu. Kalau ada lah, kita cuba jemput, kalau ada sikit bajet, kita jemput dia untuk berceramah kepada sekolah kita supaya pelajar tu nampak, wah, bestnya kerja sebagai seorang mechatronic engineering. Bestnya kalau jadi seorang CEO, mereka tak tahu. Jadi ini yang kita perlu lakukan, program-program perkembangan kejayaan supaya kita akan sentiasa memberi ruang dan peluang dari kepada pelajar-pelajar ataupun individu nampak kejayaan yang pelbagai. Okey. Jadi ini adalah career program. Okey, ini adalah career program Attire Student Body for Just Senior. Ini adalah career program yang boleh kita lakukan. Okay, pertama, at least career program planning team organize the career of the masters. Okay, pertama sekali sekarang kita dah tahu dah, kita nak buat satu program. So apa step-step dia ataupun langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya kita punya program ini berjalan dengan lancar. Pertama sekali, apabila kita nak buat sesuatu kerja ni, penting sekali kita set up kita punya team ataupun senang kita kata lantik ahli jawatankuasa. Okay, kita tak boleh nak buat semua benda, tapi kita rangka dulu. Kita bagi rangka yang jelas, jadi kita set up teams. Okay. Jadi yang kedua, kita nak determine how many students will attend. Career program is the best assigned to half and typical school day. Morning are most convenient for guest speaker to be excused for work. Jadi yang ni kita nak program, salah satu program yang kita nak rangka adalah kita nak jemput pakar-pakar luar. Ini satu program yang kita rangka yang kita nak ambil, iaitu kita nak introduce student dengan career dengan membawa komuniti masyarakat ataupun mereka yang telah berjaya dalam bidang tu untuk memberikan ceramah kepada atau perkongsian pengalaman mereka di sekolah. Apakah yang berkaitan, contoh kita ambil lah satu kejayaan yang macam kita nampak macam biasa, contohnya engineering, automobil engineering. Itu kejuruteraan dalam bidang pemotoran lah contoh. So kita nak jemput mereka.
So pertama sekali yang perlu ada supaya pelaksanaan itu cantik, jadi pertama sekali kita mesti set up team. Okay, kita nak organize betul-betul macam mana, kita mesti set up team. Kita nanti AJK ada contoh kuasa. Lepas tu kita kena pastikan berapa student yang akan menghadiri ceramah ini, dan sebaik-baiknya ceramah ini dilakukan pada waktu pagi ataupun satu hari lah. Mungkin pagi tu kita boleh buat ceramah, ada sesi soal jawab. Yang kedua, kita mungkin boleh buat bengkel atau latihan dalam kumpulan. Kita nak tengok apa yang mereka dapat, kita proses balik. So dah kita bentuk jadual, kita bentuk jadual event apa yang akan berlaku dalam event tu, and then kita juga perlukan, kalau boleh kita lantik juga penglibatan student. Okay, mereka for group of student volunteer, kita melibatkan juga student-student volunteer ni. Sebab kita lihat kadang-kadang pengaruh rakan sebaya ni sangat memainkan kesan yang paling kuat. Jadi kita lantikkan volunteer-volunteer di kalangan pelajar, supaya kadang-kadang pelajar-pelajar volunteer inilah yang akan sebagai agent yang boleh mempengaruhi kawan-kawan dia untuk pergi ke satu program itu. Okay. Lepas tu kita buat advertise the event to the students as well as the community, offer incentive for student to attend, use the poster or flyer to announcement. Kita boleh mengiklankan macam-macam cara sekarang ni. Macam-macam cara je aku tengok sekarang ni, guna Facebook lah, guna YouTube lah, TikTok lah, macam-macam. Gunakan elemen-elemen tu untuk kita iklankan program kita supaya dapat crowded tu, dapat jumlah yang ramai untuk hadir. And then visit classroom to present to event student, provide student with the schedule. Student must understand the concept of the program and choose presentation carefully. Jadi kita juga boleh present secara live. Kita pergi ke kelas-kelas, kita mungkin juga itu satu cara, ataupun kita biasa kita guna medium yang lebih bagus, kita guna Facebook. Okay, kadang-kadang ada orang masuk dalam WhatsApp status, Facebook status untuk mewar-warkan tentang program yang dijalankan. Dan implement a training session for all staff so that all available to assist and support the event. Jadi kita cuba melaksanakan sesi ini kepada semua kaki tangan ataupun that's all available to assist and support the event. Jadi kita dapatkan sokongan-sokongan, dapatkan dulu sokongan-sokongan daripada ketua pengarah ke, kalau di sekolah, pengetua, guru besar, okay, supaya dia support program kita ni. Okay, itu salah satu contoh kalau kita nak buat program berjaya. Jadi pelajar, nanti bila kita masuk ke dalam setting dan kita dilantik sebagai seorang kaunselor, salah satu program yang kita kena fikirkan adalah program perkembangan kejayaan. Program kejayaan. Jadi kadang-kadang dalam kaunselor, kita memang kadang-kadang kita buat sesi kaunseling individu, kita buat juga kaunseling kelompok. Tapi kalau pelajar masuk dalam ruang organisasi, untuk kita dapatkan untuk kita nak bagikan kaunseling ini hidup, salah satu adalah kita melakukan program yang berbentuk besar, yang berskala besar, yang melibatkan semua. Jadi salah satunya adalah program kerjaya. Dan kita boleh melibatkan pekerja dalam skala yang besar. Kalau sesi kaunseling individu, mungkin kita jumpa satu orang. Dalam seminggu mungkin kita jumpa 3 orang saja. Katakan dalam company itu atau syarikat itu atau sekolah itu ada 300 lah ataupun 500 orang. Jadi bayangkan seminggu kita nak jumpa 3 orang. Macam mana kita nak lihat bahawa kita nak wujudkan bahawa kaunseling itu wujud di satu setting itu. Salah satunya adalah kita buat program yang berskala, yang melibatkan penglibatan ramai orang. Antaranya kita buat program-program kerjaya ini. Ini satu idea lah yang pelajar-pelajar boleh fikirkan. Banyak sebenarnya, ini ada salah satu idea yang kita boleh lakukan adalah salah satunya adalah kita menjemput pakar dalam bidang itu untuk dia berkongsi pengalaman dengan kita. Okay? Tapi kita sebagai kaunselor, kita boleh jadi organizer. So ini adalah 7 langkah yang boleh kita lakukan. Itu bermula dengan kita plan, kita buat team, lepas tu kita mintakan sokongan daripada pihak atasan supaya kita dapat bajet. Lepas tu kita iklankan, kita present, dan kita susun jadual tu cantik-cantik. Susun jadual tu cantik agar kita buat perancangan yang strategik tadi tu, agar pelaksanaannya bersistematik. Okay, dia melibatkan pengurusan tadi tu. Okay. Baik. Jadi career program design proses. Apa yang berlaku, apa proses-proses yang berlaku dalam program-program kerjaya. Pertama sekali, evaluate current career resource, service tool and service. Maknanya kita menilai dulu apakah sumber-sumber kerjaya yang terkini, apakah alat-alat perkhidmatan dan servis perkhidmatan yang ada
kita buat dulu, evaluate dulu, kita buat penilaian dulu. Maksudnya dengan kata lain, kita study dulu. Kita study dulu, ada juga di setengah tempat kita buat ni assessment. Okay? Kalau di sebuah syarikat kita nak tanyakan, okay, di sebuah syarikat ni apa yang nak menyebabkan perkembangan kerjaya. Jadi kadang-kadang ada juga satu syarikat, dia tidak boleh nak sustain lagi disebabkan contoh ekonomi faktor, macam contoh COVID ni kan. Contohnya syarikat-syarikat penerbangan, pelancongan, mereka dah tak boleh nak sustain dan mereka terpaksa buang pekerja mereka. So, salah satu inisiatif yang kita boleh ambil adalah kita cuba mencari maklumat-maklumat berkaitan ke pekerjaan-pekerjaan yang in lah kita kata, yang memang yang kita kata yang orang kata sesuai dengan persekitaran pada waktu itu. Macam contoh sekarang ni kita perlukan digitalize business yang berkaitan dengan digital online kan. Jadi kita boleh melihat ke sumber-sumber, mencari sumber-sumber, kita evaluate, kita melihat dulu sumber-sumber kan. Jadi kita pun ambil sumber tadi and then kita buat penilaian. Lepas tu integrate lah. Yang kedua, integrate input resource, service tool and survey included existing program. Train staff to use the new approach, conduct a pilot test of a new program, train staff in all career center, implement the program, conduct ongoing evaluation. Jadi dalam sektor industri ataupun di sebuah syarikat, pertama kita dapatkan maklumat, kita buat penilaian maklumat. Pertama kita dapatkan sumber-sumber dan maklumat yang daripada yang sahih. Lepas tu kita buat dulu pilot test. Pilot test ni kita nak buat macam, kita jangan buat dulu dalam skala yang besar. Kita buat dulu skala yang kecil ataupun kita juga boleh kumpulkan tim kita buatkan, kita boleh buat brainwash. Okay, contohnya dalam kawasan mungkin dia ada tim-tim tertentu, kita bentuk tim, lepas tu kita berdiskus atau kita bermusyawarah macam mana, apakah kon kita lihat balik timbang tara macam mana program ini nak dijalankan. Lepas tu kita buat sedikit pilot test tadi. Pilot test ni maksudnya kita buat dalam skala yang kecil dulu. Lepas tu kalau berjaya baru kita kembangkan dan kita sentiasa dalam program ini kita tidak lari daripada 4P. Okey, apa yang dikatakan dengan 4P? Pertama sekali kita perlu ada perancangan yang strategi. Okey, perancangan kita mesti strategi. Maksudnya kita lihat daripada semua. Satu-satu ada perancangan. So dalam perancangan kita tulis, kita buat schedule, kita buat jadual kita tengok siapa yang person in charge. Lepas kita dah buat perancangan strategi, kita perlu laksanakan perancangan itu. Tetapi dalam kes ini, kita buat pilot test dulu. So pilot test ni pelajar, maksudnya kita tak ambil dalam skala yang besar. Okey, kita buat dulu kecil-kecil supaya kita nampak apakah kelompongan ataupun dia punya kelompongan-kelompongan yang kita boleh perbaiki. Apabila kita perbaiki ataupun kita bersedia. Okey, kita ada alternatif apabila berlaku. Contoh kita buat pilot test, kita buat di ruang lega. Bila ruang lega kita tengok mikrofon bunyi bising. Lepas tu tiba ada faktor cuaca hujan. Jadi kita dah ada persediaan tu. Sebab kita dah nampak ini cabaran-cabaran yang boleh berlaku apabila kita melakukan idea. Jadi kita dah nampak dulu. Jadi pilot test ni sangat penting. Okay. Jadi bila kita buat pelaksanaan, bila kita buat pelaksanaan secara bersistematik, kita juga buat penilaian secara keseluruhan. Jadi pertama perancangan, pelaksanaan. Yang ketiga, dia perlu ada penilaian. Kita buat penilaian secara keseluruhan. So, penilaian secara menyeluruh. Jadi kita buat penilaian tu dari 360, dipanggil 360 lah. So kita tengok dari sudut. Okay. Apa yang perlu kita buat penilaian balik sebab kita buat pelaksanaan. Dan akhirnya P yang keempat iaitu penambahbaikan secara berterusan. Secara perasaan. Maknanya pelajar, untuk kita menjadi cekap dalam sesuatu tugasan kita adalah kita melakukan sesuatu berulang-ulang dan menambah baik mutu dia. Jadi mungkin program pertama ada kelompongan ni, kita tambah baik. Yang kedua ada tambah baik, sehingga kita menjadi cekap dalam melaksanakan sesuatu tugasan itu. Jadi dia akan melibatkan 4P. Apabila kita menguruskan satu proses di dalam pengurusan sesuatu program, dia mesti melibatkan 4P. Iaitu yang pertama tadi, iaitu perancangan yang bersistematik. Yang kedua, pelaksanaan secara, pertama perancangan strategik, perancangan yang strategik. Okay? Yang kedua, kita ada pelaksanaan secara bersistematik. Ada sistem kita follow kita. Kita tak buat sembrono saja, ada sistem. Pukul berapa, kita lah nanti dah EJK. Yang ketiga, selepas kita melaksanakan, kita perlu buat penilaian. Okay, penilaian ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Okay, penilaian secara menyeluruh. Kita lihat program ni, biasa dalam program kita panggil, kita buat postmortem.
kita buat postmortem. Dan keempat, bila kita dah tahu kelemahan, kita dah buat postmortem, buatlah penambahbaikan secara berterusan. Okay, so ini dipanggil learning process itu. Learning process melibatkan 4P tadi. Okay, yang ni kita kena pelajar kena follow. Okay, dia punya step by step itu, dia punya proses itu. Okay, and then the process of program development. Okay, the process development, the planning of comprehensive program includes several steps. Okay, yang tadi tu, yang ini macam mana kita nak design proses tu kan. Okay, yang ini kita nak program itu macam mana nak berkembang. The planning of comprehensive program includes several steps. Maksudnya ini perancangan ni tadi tu kan. So perancangan sistematik tadi, perancangan yang strategik tadi, pertama sekali gaining administrative support. Pertama sekali bila kita bekerja dalam satu tempat, dapatkan dahulu sokongan daripada pihak pentadbir. Okay. Siapakah badan dia, kita dapatkan sokongan. Kenapa sokongan ini penting? Sebab dengan sokongan ini kita mungkin mendapat bajet, satu bajet, mendapat peruntukan kewangan, dan juga penting juga administrative support ni supaya dia akan menggalakkan lagi pelajar-pelajar dia. Ada yang kadang-kadang kita tengok ada administrative support ni dia bagi kata kalau pergi benda ni dapat point, boleh naik gaji, dia masuk dalam KPI kita. Jadi benda ni sebenarnya memudahkan kita dan membantu. Establish a precondition, beberapa syarat-syarat tertentu. Jadi kita bentuk komiti, teamwork, conduct need assessment. Okay, kita buat need assessment ni sangat penting. Sebab pelajar, kita tak nak buat program tu kita panggil shock sendiri. Kita rasa macam nak buat je. So, sebab need assessment tu penting. Sebab mereka, kebanyakan individu akan pergi satu program sebab dia rasa benda tu penting untuk diri dia. Kalau dia rasa tak penting, dia tak akan pergi program tu. Jadi need assessment ni dilihat sebagai satu kunci lah untuk memastikan bahawa program kita yang kita lakukan ini adalah program yang tidak shock sendiri, ataupun yang memang program ini sangat menjadi keperluan dan kepentingan kepada individu tersebut ataupun staff, kalau di tempat kerja staff, atau kalau di sekolah pelajar itu. And then planning the program to develop competency, dan program-program yang kita rancang itu mesti dia meningkatkan kompetensi kita. Kalau katakan kita bekerja sebagai seorang kalau kita kerja seorang doktor, kita mesti merangka sesuatu program yang memang dia akan meningkatkan kecekapan kita. Kalau kita buat program bengkel, jadi kita kena faham dia mesti boleh meningkatkan kompetensi. Lepas tu implement the program dan ingat program evaluation. Jadi dia tak lari lah. Jadi pelajar-pelajar, apa-apa pun program ni dia memang tidak lari daripada 4P. Dan apa yang dimasukkan 4P, tadi itulah. Yang pertama dia melibatkan perancangan. Okay, perancangan. Yang kedua, P yang kedua dalam proses dalam kita nak develop adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dia tidak boleh rancang tapi tak laksana. So rancang kena laksana. So bila kita laksana, baru kita akan nampak dengan lebih jelas sama ada perancangan kita itu teliti atau tidak. Jadi yang ketiga, selepas kita buat pelaksanaan, kita mesti buat penilaian sama ada berkesan atau tidak. Okay, penilaian. Dan yang keempat, bila kita sudah buat penilaian, kita perlu buat penambahbaikan. Penambahbaikan atau pemulihan lah. Okay, penambahbaikan dari segi program. So, yang ni pelajar kena ada 4P dan lagi satu dia kena ada elemen 2S. Elemen 2S. So, dalam membentuk program ni, dia mesti ada elemen 4P, dia mesti ada 4 proses ini iaitu 4P. 4P ni panggil proses. Dan dia perlu diintegrated ataupun diserpadukan dengan 2S. Apa tu? Pertama, perlu ada unsur-unsur saintifik. Saintifik ni apa? Kita buat kajian. Okay? Kita carikan sumber, ada resource. Kita tak shock sendiri, kita buat research, kita dapatkan maklumat yang tepat, dan kita dapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang tepat. Dia mesti ada unsur-unsur saintifik. Okay? Maksudnya dia bersistematik unsur-unsur sains tadi tu. Maksudnya kita teliti, kita tidak ikutkan emosi semata-mata, kita dapatkan data-data. Elemen yang kedua dalam S mesti ada seni. Kita dia belajar bila kita berurusan dengan manusia ni ada emosi. Manusia ni ada emosi, ada perasaan, dia ada motivasi,
Jadi kita perlu ada seni juga dalam kita menguruskan program itu. So manusia kita tak boleh nak paksa-paksa. Kita tak boleh nak marah-marah. Bukan mesin. Kan? Manusia ada motivasi. Manusia ada perasaan, emosi. Jadi dalam kita melaksanakan, bila ada unsur-unsur seni, macam mana kita berurusan. Jadi macam mana kita berkomunikasi, okay, macam mana kita mempersembahkan idea kita dengan cara yang begitu berhikmah, bijaksana. Jadi unsur-unsurnya kita kena ada. Jadi sebagai seorang kaunselor, kita tidak lari daripada perancangan. Kita tidak lari daripada saintifik tadi tu. Dan pada masa sama, kita juga ada seni. Sebab kita berurusan dengan manusia. Kita kena ingat, manusia ada emosi, manusia ada motivasi, manusia ada perasaan, manusia ada pemikiran. Jadi kita kena ada seni-seni tertentu. Yang paling penting sekali adalah seni berkomunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi, macam mana kita nak menggalakkan, memotivasi supaya mereka terlibat. Macam kalau kita ada teamwork, macam mana kita seorang pemimpin nak bagi motivasi kepada pemimpin kita, ahli bawahan kita ataupun tim kita untuk bergerak dalam satu pasukan. Jadi ingat, di dalam proses program development ini, dia ada peringkat iaitu 4P dan juga ada elemen 2S. 2S tu apa? Scientific dan juga seni itu. Science and seni itu penting, perlu disekalikan. Okay? Baik, kita tengok lagi. Okay, yang ni kita tengok satu persatu. Okay. Pertama belajar, kita perlu gaining and necessary support. Okay. Kita dapatkan, kita kena endorse, kita mesti dapat persetujuan daripada top level. Okay. Dan ini yang memastikan sama ada program kita berjaya atau tidak. Okay. Kalau tak dapat sokongan, susah lah kita nak bergerak. Pertama, sokongan itu sangat penting. Okay. Okay, sokongan sangat penting. Lepas tu kita establish precondition ni, maksudnya to be successful program must have ada komiti, budget, facility, material and supplies, technology and operation. Ini adalah yang perlu kita buat. Komiti penting, komiti penting. Lepas tu belanjawan, lepas tu facility ni kita panggil peralatan-peralatan. Kalau dalam biasa, program biasa kita panggil logistik, atau peralatan, EJK peralatan, ada tak? Peralatan-peralatan kita cukup tak? Dewan cukup tak? Nampak program? Jadi tu kita kena tinggal. Dan teknologi airport for the operation, kita lantik juga orang-orang yang pandai teknologi ni. Contoh mikrofon. Mikrofon ni kadang-kadang ada yang mudah-mudah, ada yang kita perlukan amplifier, semua benda tu dia kena adjust. Yang ni kena orang-orang yang mahir. So kita lantik supaya perancangan kita akan menjadi lebih berkesan. Okay? Jadi counselor involved should expert to present rationale for the expenditure. Maknanya kaunselor ni perlu membuat satu perbelanjaan lah, bajet yang kita lihat rasional lah. Okay. Jadi kadang-kadang komiti juga perlulah kita bagi sebuah hati. Lepas tu kadang-kadang facility sama ada kita pinjam atau kita sewa. Jadi kita kena, selain daripada kita merancang komiti, perbelanjaan juga kita kena pandai atur dengan baik. Sebab pengalaman cikgu bila kita buat sesuatu program, kita kan buat proposal. So bila kita buat proposal, so kita akan bagi kepada kita punya bos. Biasalah cikgu tengok daripada cikgu bekerja sebelum habis ni, cikgu bekerja sebagai pensyarah sekejap di Kuala Lumpur, pernah jadi eksekutif awal pelajar di kolej swasta. Okay, cikgu pernah jadi eksekutif awal pelajar. Jadi kita ni banyak program-program dengan pelajar. Antara program-program adalah peningkatan kesedaran akademik dan juga kejayaan. So cikgu tengok bila kita hantar ke pihak pentadbiran untuk diluluskan atau tidak, cikgu akan lihat, dia akan lihat bajet dulu. Dia akan tengok bajet. So dia pun tengok bajet, dia kata dia boleh luluskan, so dia luluskan. Tak boleh, dia akan tengok bajet. Cikgu tengok cara kita mengendalikan kewangan bajet itu sangat penting juga. Perlu ada kemahiran tu. Lepas tu dia akan tengok tentatif. Okay, dia akan tengok tentatif. Tapi pertama pengalaman cikgu lah bikin menguruskan program-program kejaya ni, bila kita hantar proposal, dia sudah akan tengok bajet dulu. Dia akan tengok belanjawan kita. Bajet kita macam mana, dia akan tengok teliti. Kalau dia rasa bajet ni okey, rasional, dia tengok pula, dia akan tengok pula siapa pencaman dia jemput, dia tengok tentatif, dia okey baru dia akan endorse, dia akan setuju. Ini penting. Okey. Lepas tu kita forming planning committee should include representative of teacher, parent and student. Jadi kalau kita nak perlibatan daripada semua pihak, kita involvekan dia dalam komiti. Okay, kita involvekan dia dalam komiti. Okay, kalau macam di sekolah,
Okay, kalau di sekolah, kalau program-program yang berbentuk motivasi, katalah program juara gemilang kan, kita jemput penyaras program join, sebut juga student, sebut juga ibu bapa supaya mereka terlibat dan mereka memberi support. Ini penting tapi kita nak bentuk komiti. Yang keempat, kita buat nilai assessment macam cikgu katakan tadi, penting nilai assessment ni penting nilai assessment ni sebab kita tak nak buat program shock sendiri. Kita nak lihat apa keperluan. Nilai assessment ni adalah penilaian berkaitan dengan keperluan sesuatu tempat itu. Okay. And then yang kelima, planning the program to develop the competency. Jadi the need the assessment suggest the competency should be in the career development program. Consider type of delivery. The content of program must can give a value added. Itu penting. Maksudnya apa program yang kita buat, mesti kita kena pastikan bahawa ada outcome dan mesti ada value added. Value added ni maksud ada penambahan nilai itu nilai dan juga mesti ada. Okay, kita tak nak buat program yang saja-saja, yang macam suka-suka, seronok-seronok tapi tidak ada value added. Okay. And then yang keenam, implement the program. Counselor ensure the program conduct by the expert. Okay, follow the rules, enough time to practice, make sure the participant already define any problem while conducting the program. Jadi kita kena cari alternatif. Jadi kan pelajar, kadang-kadang bila kita nak buat program, salah satu yang kadang-kadang kita rasa kita boleh lakukan adalah kita buat study. Yang kedua, kita boleh jumpa expert, kita jumpa pakar dan kita boleh tanya pandangan dia. Saya nak jumpa tuan nak jumpa tuan untuk menyampaikan. Tuan rasa apakah cara paling terbaik untuk tuan sampaikan maklumat atau pengalaman tuan atau konsep tuan dengan lebih berkesan. Jadi kita dapatkan juga maklumat daripada pakar tu. Sebab dia pakar. Jadi kadang-kadang dia faham, ada benda yang kita memang kita tak tahu. Ada benda kita kena faham benda ni. Walaupun kita kaunselor, walaupun kita dah ada degree 4 tahun ataupun kalau kita dah ada master, kita PhD, tapi ilmu ni sangat luas. Jadi dia sangat luas, jadi penting bagi kita sentiasa bertanya dan berlapang dada untuk mengetahui apa yang terbaik. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang terbaik, jadi kita kena tanya kepada pakar. Jumpa pakar, contoh kita jumpa pakar dalam bidang ekonomi. Kita nak bercerita tentang bagaimana nak mengukuhkan pengurusan keuangan. So kita tanya, kalau pandangan tuan, apakah cara yang terbaik untuk saya laksanakan supaya maklumat ini sampai kepada target, kepada golongan sasar. Jadi dia akan bagi idea. Itu penting. Kalau kita balik, kita boleh bincang dengan komuniti kita. So, macam mana kita nak set up supaya program ini terlaksana. Ini program-program perkembangan berjaya. And then, yang ketujuh, mesti ada report dan finding. Itu juga, kadang-kadang kita tengok, perlu ada borang maklum balas ataupun kita panggil borang kepuasan pelanggan. Kita nak tengok dulu kepuasan pelanggan. Ini sangat penting tau sebab kita nak kembangkan, kita nak buat proses penambahbaikan. Contoh kan pelajar, kalau kita tengok usahawan beza tau peniaga dengan usahawan Peniaga ni kalau dia jual nasi lemak, dia jual je lah. Dia jual kan, daripada umur kecil, daripada umur dah masuk, dah kahwin sampai cucu, dia punya perniagaan macam tu je, tak berubah. Jadi kita panggil dia seorang peniaga. Tapi usahawan ni dia berbeza pelajar. Mula dia jual produk. So dia jual produk, dia nak dapatkan testimoni. Kita tengok macam mana usahawan dia bekerja. So kita bekerja seperti seorang usahawan. Kita tak jadi seperti peniaga-peniaga biasa. Kita nak bekerja sebagai seorang usahawan. So macam mana usahawan tu bekerja? Usahawan ni bekerja, bagi dia maklum balas klien tu sangat penting. Maklum balas daripada klien ni sangat penting. Sebab dia tahu rezeki dia yang bagi duit kepada dia untuk dia berkembang adalah klien dia ataupun orang yang menggunakan produk dia. Jadi kita perlukan feedback dia dan bagi dia feedback tu sangat mahal kerana dia akan membuat proses yang terakhir iaitu penambahbaikan. Jadi bila ada penambahbaikan, bila produk dia semakin baik, ramai orang akan beli, jadi akan menambah nilai pada seseorang usahawan tu dan pasti orang akan beli produk dia. Jadi kita sebagai kaunselor, bila kita buat program, ingat, satu, jangan shock sendiri. Macam mana nak elak daripada kita shock sendiri, buat ni assessment. Okay. Yang kedua, jangan lupa kita buat penilaian dan kita buat ada report kita. Supaya report ni ada dua. Satu penambahbaikan, satu bila kita dah tinggal, kita tinggalkan legacy kita. Dia sambung aja. Okay, dengan report yang ada. Jadi kita lihat, kita
Okey, boleh dengar suara cikgu? Okey. Okey, itulah sedikit berkaitan dengan perkembangan kerjaya program Okey, teruskan balik. Okey. Okey, okey, kita ada saja yang terakhir ni, kita akan tengok dulu what are the key component of successful career guidance and counselling program. Okey. Okey. Maknanya bila kita nak memastikan ini adalah key component successful career guidance and counselling program, kita nak memastikan sesuatu program itu berjaya atau tidak. Yang pertama sekali kita kena membuat sesuatu program itu dengan lebih spesifik. Spesifik mana kita tidak terlalu bersifat umum. Dia spesifik. Jadi contohnya kita buat decision making ke, goal setting and career planning. Accountability, outcome oriented and program improvement based on result of process outcome evaluation. Maksudnya apabila kita nak buat program, kita kena pastikan pertama sekali apa outcome yang kita nak dapat. Okey, apa outcome ni. Jadi kita kena letak objektif. Okey. Dan mesti berdasarkan evaluation tadi.
Jadi bila kita nak panggil juga program-program, kita kena panggilkan maksudnya qualified leadership. So mereka itu memang bidang mereka memang qualified. And then effective management need to support comprehensive career guide program. Maknanya sesuatu program yang kita nak berjaya atau tidak, kita tidak boleh mengenepikan sokongan daripada pihak pengurusan. Jadi pertama sekali penting dari pihak pengurusan memberi sokongan kepada program kita. And then a team approach where certified counselor are central to the problem. Jadi kalau kita ada team yang memang counselor certified tu lebih bagus lah. Jadi adequate facility, material and resource. Jadi kita ada facility, bahan-bahan dan sumber yang kita panggil yang bersesuaian. And then strong professional development activities so counselor can regularly update their professional knowledge and skill. Jadi kita ni sebagai counselor, kita akan berhadapan dengan pelbagai isu. Jadi yang menjadikan kita sentiasa relevan sampai bila-bila adalah bila kita sentiasa update kita punya ilmu dan knowledge. Ingat ilmu ni sentiasa berkembang. Jangan ada dalam diri kaunselor kita tahu semua benda dan jangan ada pada diri kita sombong dengan ilmu kita. So apabila kita rasa kita dah cukup bagus, pada tahap ketika itu kita telah jatuh ke lembah kehinaan. Jadi pegang kaunselor, kadang-kadang ada kaunselor dah berkhidmat lama dah jadi super senior dah grade. So dia rasa diri dia dah bagus. Ingat pelajar ilmu ni sentiasa berkembang. So kalau kita dah rasa kita bagus, itulah menunjukkan sebenarnya kita tu tak bagus. Jadi tanda-tanda menunjukkan seseorang itu jahil apabila dia rasa sombong dengan ilmu dia. Bukan saja orang tak ada ilmu, tapi apabila dia sombong dengan ilmu, rasa cukup dengan ilmu dia, maka dia sudah jatuh jahil ke dulu. Jadi sentiasa mencari ilmu, sentiasa update. Jangan pernah lesu, jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Sentiasa dapat ilmu-ilmu baru, sentiasa terbuka. Sebab kita nak sentiasa relevan, kita kena update ilmu kita. Okay? Jangan kita guna nama dulu tak ada benda pun. Jangan begitu pelajar sebab dunia sentiasa berubah. Zaman dulu punya pendekatan mungkin tak sesuai dengan zaman sekarang. Jadi pendekatan perlu bersifat current dan maksudnya sentiasa update kita punya ilmu, knowledge and experience. Ada different approach to deliver the program such as outreach, assessment, counselling, curriculum program and job placement, follow-up, consultation and referral. Maknanya pelajar sesuatu kejayaan, sesuatu career guidance ni kita perlu menggunakan pelbagai pendekatan. Kita tak boleh guna satu approach je. Kita boleh guna satu cara je. Kita guna pelbagai cara. Okay, kita boleh buat outreach program, kita juga boleh buat counselling, pada masa sama kita boleh juga program and job replacement, kita boleh juga consultation, kita pelbagaikan kita punya pendekatan. Jadi lebih banyak pelbagai pendekatan kita boleh cater. Ataupun kita boleh maksudnya kita boleh meluaskan penyebaran maklumat ilmu itu. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia mendapat maklumat dengan penglihatan. Tapi ada juga orang yang suka mendengar. Ada juga orang yang suka membuat macam aktiviti. Jadi kalau kita gabungkan, kita buat pendekatan, kadang-kadang kita buat seminar, kadang-kadang kita buat outreach program, kadang-kadang kita buat counselling, kadang-kadang kita panggil pakar, kadang-kadang kita suruh individu pergi ke setting. Jadi kepelbagaian pendekatan ini sangat membantu keberkesanan dalam sesuatu program counselling itu. Dan kita tengok pula untuk abad ke-21-nya. Jadi kita lihat bahawa pertama sekali kita kalau kat sini dia kata teaching labor market changing the complexity of the workplace. Jadi kita faham pasaran kerja hari ini terlalu kompleks dan pelbagai kemahiran lain So broadening knowledge, skill and ability macam cikgu cakap tadi mesti sentiasa memperluaskan knowledge, skill and ability. Itu sebab pelajar kalau cikgu sebenarnya galakkan pelajar-pelajar universiti ni apa saja program kalau sekarang ni kan ada yang program berbayar, ada program percuma, libat secara aktif. Join program-program jangan duduk aja di serama jangan duduk aja belajar saja belajar kat kelas saja. Kena join program-program ni yang kalau boleh jadi pemimpin, ambil tanggungjawab. Okay, cuba ke hadapan. Silap itu biasa bagi student, jangan takut melakukan kesilapan. Kita ni pelajar, cara kita belajar adalah dengan melakukan dan bila dapat kesilapan kita perbaiki. So jangan takut melakukan kesilapan, ambil tanggungjawab. Orang hedik kita ke orang komen kita tu proses belajar biasa. Kalau tidak kita tak belajar. Ni sikit orang komen serta kau lah buat, kalau kau rasa kau bagus kau buat lah. Susah kalau kita ada sikap macam ni. Jadi kita tak boleh nak mengembangkan kita punya bakat.
Jadi dunia ni ada hidup ni adalah proses pembelajaran. So dalam proses pembelajaran kadang-kadang kita melakukan kesilapan. So dari kesilapan tu kita buat penambahbaikan. Okay. So dalam abad ke-21 ni kita sentiasa kena rasa gairah, rasa dahaga untuk mencari ilmu kemahiran. Secara menguasai itu adalah salah satu contoh, salah satu personality yang perlu ada pada kaunselor. Sentiasa dahagakan ilmu kemahiran dan ilmu baru. Jangan rasa dalam diri kita sentiasa cukup. Jangan. Okay, teruskan Lepas tu increase self-esteem dan motivasi di kalangan pekerja Building interpersonal, effectiveness, macam mana kita nak membina hubungan kerja. Yang penting sekali adalah komunikasi komunikasi yang berkesan. Maximizing career opportunity, beri peluang-peluang macam mana kita nak perkembangkan kerjaya kita. Improve employment, marketable opportunity kita cuba mempertingkatkan kebolehpasangan kita dan peluang-peluang yang ada. Kita buat connection kan, salah satu kita buat connection kita buat apa ni panggil networking kan, jaringan kerja supaya menambahkan ilmu kita. Lepas tu promoting effective job placement kita kena pastikan bahawa penempatan kerja tu, penawaran untuk penawaran kerja tu perlulah secara berkesan dan strengthening employer relation Maksudnya kita perlu kuatkan relation employer ni, hubungan-hubungan kita dengan majikan supaya kita dapat input-input yang baru ni. Okay. So several question are likely the raised when planning a career program. Jadi bila kita nak membuat perancangan program kerjaya, misalnya kita nak merancang satu program kerjaya yang berkesan, kita kena ada tanya beberapa persoalan. Pertama, what opportunity are available? Apakah peluang yang ada? Peluang yang ada. Sebab kadang-kadang ada contoh di sebuah syarikat, dia ada sediakan peluang, contoh jawatan, tapi tak ada yang layak ataupun mereka tak tahu. Jadi perlu juga kita lihat bila kita nak merancang program tu, kita lihat apakah peluang yang ada untuk kita kembangkan. Contoh di sebuah contoh macam cikgu kaitkan dengan kat sekolah sebab cikgu lama di sekolah Contoh di MRSM banyak tau JLC ni dia menawarkan, dia panggil beasiswa. Contohnya Kazana dia ada beasiswa untuk pergi ke luar negara. Ada beasiswa daripada Jepun Toyota dia akan sponsor pelajar-pelajar ni, daripada pelajar kita yang berkemahiran pergi ke Jepun, ambil engineer kat Jepun, dia memang support dengan duit belanja sekali. Jadi kalau kita nampak itu sebagai satu peluang, jadi kita boleh rangka, siapkan student kita sebab dah nampak peluang tu. Itu lebih mudah. Jadi kita siapkan pelajar kita untuk buat persediaan, untuk skor bakat tinggi dalam ni, lepas tu bawa dia pergi ke persediaan ke luar negara, contoh di Jepun. Jepun banyak. Toyota, Honda dia ada fund dia tau. Jadi fund dia memang boleh bagi dia punya fund dia tu untuk beasiswa. So beasiswa ni bukan saja dia bagi duit belanja, dia bagi duit poket, duit makan, semua dia bagi. So kita belajar kat sana. So bila dah habis kerja, satu dia bonding dia suruh kerja dengan syarikat dia. Okay. Satu lagi dia bebaskan kita, tak apa. Jadi dia bagi duit. Sebab apa dia gunakan dia ada beasiswa tu? Sebab dengan beasiswa tu dia guna untuk elak dia daripada dikenakan cukai. Kalau kata dia punya keuntungan syarikat 1 bilion, mungkin dia punya cukai mungkin dalam kata 1 mungkin 1 juta lah, contoh senang 1 juta. So 550,000 dia dah sponsor kita. So tak terkurang pun. Jadi kita kena faham apakah peluang-peluang yang ada supaya kita mempersiapkan klien kita atau individu kita supaya dia match dengan peluang yang ada tu. Okay. And then what type of activity can be offered? Apakah jenis-jenis aktiviti yang boleh kita tawarkan? Cari juga yang ketiga, what material will be needed to support the program? Apakah material? Material ni macam perkara-perkara material lah. Tools, logistik yang kita perlukan untuk menyokong kita punya program ini untuk lebih berjaya. And then what is the best approach to providing the program? Apakah pendekatan yang terbaik untuk kita menyalurkan program ini kita supaya dapat memaksimalkan output yang berkesan tadi itulah. Apa output dia? Melahirkan pekerja yang berkesan dan bercakap dan berkesan dalam apabila masuk dalam setting pekerjaan tadi. And then what is the budget? Apa peruntukan yang kita perlukan? What is the objective of the program? So pertanyaan-pertanyaan ini sebelum kita merangka perlu ada dalam minda kita. Okay? Dah ada pertanyaan-pertanyaan ini baru kita buat proposal. Okay? Buat perancangan. Lepas tu apa? Pelaksanaan. Lepas tu apa? Penilaian. Lepas tu apa? Penambahbaikan. So dengan dua elemen tadi, scientific dan sains tadi tu lah.
Okey, itu sahaja program ni. Ini cikgu cerita secara asas je. Tapi yang penting sekali pelajar apa yang kita boleh kongsikan di dalam apa yang kita boleh kongsikan untuk program untuk dalam kita merancang iaitu kita nak merancang proses program untuk perkembangan kerjaya. Yang pertama sekali kita perlu kita sentiasa terbuka dengan ilmu-ilmu baru. So kita perlukan need assessment. Lepas tu kita perlu bentang teamwork tadi tu. Kita kena ada satu team untuk kita laksanakan. Kita tak boleh kerja seorang kita tak boleh kerja seorang-seorang silo, orang kata Lone Ranger. Kita perlu ada satu teamwork lah. So dalam Islam kita panggil kerja secara berjemaah. Perlu jemaah ni buat kita lebih kuat. So kita teamwork tu tadi lah, kita perlu ada team. Kita set up komiti kita. Then kita buat need assessment. Lepas tu jangan lupa kita buat maklumat dan sentiasa ada penambahbaikan. Okay. Dan jangan takut dalam kita melakukan kesilapan. Kalau boleh kita minimumkan kesilapan tu tapi kalau berlaku kesilapan tu jangan kita give up. Jangan give up. Kita anggap itu satu learning process kita untuk menambah baik kualiti kita. Okay, itu je kita punya. Jadi kita cikgu akan tanya sendiri. Mungkin pelajar-pelajar ada soalan, silakan. Mungkin pelajar-pelajar sendiri ada pengalaman ada pengalaman. Okay, boleh berkongsi dengan cikgu. Okey. Cikgu nak tanya Eda Yongchi. Ada Eda Yongchi? Ada di talian? Eda Yongchi ada di talian? Okey. Tak menjawab. Kimi Maswa. Boleh dengar Kimi Maswa? Boleh. Okey, Kimi Maswa. Kimi panggil apa? Kimi ke Maswa? Akrimi. Panggil Akrimi. Kimi panggil Kimi boleh Okey, Kimi ada pengalaman tak? Bukanlah pengalaman macam buat program dekat sekolah ke, dekat U ke? Buat program. Ada dekat U. Dekat U boleh cikgu tahu program apa yang Kimi rangka? Macam assignment lah. Buat satu program macam create awareness dekat ikan. Okey. Dari segi cara pemakanan macam tu. Pemakanan, dia punya target group tu siapa? Sebab saya diploma pendidikan awal kanak-kanak. Jadi dalam kalangan Mana Kimi diploma? Saya dulu diploma pendidikan awal kanak-kanak. Okey. Lepas tu apa yang terjadi? Kita target dalam hubungan 4 macam tu, 4 lah. 4 apa Kimi, tak berapa jelas 4 hingga 6 tahun. Okey, target group Kimi masa tu adalah individu kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, betul? Okey, apa yang program yang dilaksanakan? Program yang dilaksanakan? Macam aktiviti ke? Aktiviti lah. Program. Fokus buat Okey. Lepas tu after that macam ice breaking tu biar dia orang semua macam kenal cara satu sama lain semua. Satu orang. Then apa penerangan tentang apa makanan sihat tu, apa dia, kita piramid makanan dan kita buat apa kita ingat. Mostly based on yang tu lah. So maknanya maknanya Kimi, cikgu ulang balik program yang Kimi pernah lakukan kepada macam dulu masa Kimi diploma, Kimi ambil diploma awal kanak-kanak Ya. Lepas tu Kimi ada buat program untuk target group Kimi adalah kanak-kanak antara umur 4 hingga 6. So dekat situ Kimi bagi menyampaikan maklumat berkaitan dengan cara pemakanan yang betul dan berkhasiat. Betul ke Kimi?
Okey, boleh tak cikgu tahu macam mana kaedah yang Kimi laksanakan? Pendekatan macam mana yang Kimi laksanakan untuk menyampaikan maklumat tadi tu? Selalu saya sebab kanak kan, so kita guna more kepada gambar-gambar. Okey. Kita nampak macam ni, macam tu. Okey, kita nampak Kimi punya programs yang cikgu kita ambil pengajaran lah, kita berkongsi. Pertama dia tahu kanak-kanak, jadi dia punya pendekatan dia boleh guna gambar. Kan nampak tak? Sebab dia sesuai dengan target dia. Target orang kata target group dia lah kanak-kanak. Jadi kalau dia nak menyampaikan makanan, jadi dia kena tunjuk gambar. Ini makanan bagus supaya penerimaan klien tu lebih bagus, lebih baik lah. Okay, kanak-kanak dia kan dia susah kan kalau kita cakap dia tak faham, jadi menggunakan gambar lah. Itu teknik yang Kimi gunakan. Betul Kimi? Betul-betul. Okey, bila awak sampaikan tu, berapa masa yang awak ambil untuk menerangkan benda tu? Misalnya tak lama pun, sekejap je, sebab kalau kita lama-lama dia orang akan jadi macam bosan. Nampak pendekatan Kimi kepada kanak-kanak tak boleh ambil masa lama. Sebab kanak-kanak ni dia punya attention tak boleh begitu lama. Paling lama pun mungkin 20 minit je lah. Lepas tu dia dah main-main. Jadi pendekatan mungkin ambil masa tak lama. Tengok masa pun dia pertimbangkan. Jadi macam mana feedback? Selepas tu ada tak buat penilaian ataupun maklum balas? Ada, tapi antara kita je lah. Jadi Kimi proses pelaksanaan target group okey, cantik lah. Okey, berapakah kos perbelanjaan untuk melaksanakan program tersebut? Sebab kita orang program ni antara kita orang, so kita orang bajet pun antara kita orang juga, so tak banyak lah. Ingat, tapi memang tak banyak lah. So banyakkan tu kita orang keluarkan duit tu sederma sekali lah gitu. Maksudnya kira sangat lah. Mana kita keluarkan duit ni kira macam pelaburan untuk kita dapat assignment kita lah, ataupun macam apa panggil infak Betul. Jadi nampak dalam salah satu faktor yang penting apabila kita merangka program, bajet tu penting. Jadi kita tahu bajet kita terhad, tapi kita kena ada target group. Jadi kita buat ni assessment. Okey, kanak-kanak ni kita tahu pemakanan dia. Itu sebab kadang-kadang pemakanan kanak-kanak ni penting awal kanak-kanak ni, sebab kita nak mengelakkan kebantutan. Kebanyakan kanak-kanak yang pentumbuh rasa dia bantut ni sebab dia makan benda-benda yang tak berkhasiat. Jadi Kimi Maswa dengan ilmu yang dia ada, dia melihat bahawa pentingnya pemakanan tu bagi kanak-kanak daripada tempoh umur 4-6 tahun. Sebenarnya 3 hingga 5 tahun ni adalah pemakanan sangat penting untuk kanak-kanak sebab mereka perlukan nutrient. Sebab kanak-kanak ni suka makan cekedis, makan jajan, makan apa keripik-keripik yang tidak berkhasiat. Okey, yang kadang-kadang boleh membantukan pembesaran dia atau menyebabkan mereka obesiti. Tapi bila nak sampai kat Kimi Maswa perlu tengok bajet. Jadi dia tengok bajet, okey tak apa-apa banyak. Jadi lagi satu pendekatan yang digunakan adalah menggunakan gambar-gambar. Sebab dia tahu kanak-kanak ni kalau kita cakap dia tak faham. Jadi kita tunjukkan gambar. Okey. Dan akhir sekali dia akan buat penilaian. Tapi Kimi lebih cantik kalau feedback tu di antara Kimi dan juga buat di kat taska ke Kimi ataupun di tempat mana tempat yang Kimi buat? Hari tu saya buat dekat rumah anak yatim. Macam cuma rumah anak yatim. Jadi kita dibuat rumah anak yatim, kita mungkin panggil sekali pengusaha tu untuk bagi maklum balas. Okey? Okey. Terima kasih Kimi. So ada siapa lagi yang nak berkongsi jika ada yang ada pengalaman untuk korang program apa-apa saja. Program apa-apa saja. Saya ada dapat sikit cikgu pengalaman cikgu. Okey, silakan. Izzuan Saya cikgu. Okey, silakan Izzuan. Boleh cerita program apa yang awak conduct? Saya program di tempat kerja cikgu yang berkaitan dengan panduan cikgu. Baik, boleh teruskan. Macam ni kalau saya di tempat kerja, macam ni saya punya pengarah yang menentukan setiap pegawai untuk arrangekan satu program yang melibatkan sama ada banduan atau anggota lah. Macam saya ambil untuk banduan lah sebab apa? Contoh program saya pernah handle itu kejohanan sukan untuk banduan cikgu. Baik. So target group awak adalah banduan Ya, banduan cikgu. Okey, kenapa awak rasa perlu buat program tu? Sebab banduan ni dia manusia biasa, dia ada perasaan, pemikiran, tingkah laku. Jadi bila kita kurung dalam penjara, kita perlu adakan satu program untuk dia untuk melepaskan tekanan diri cikgu. Jadi so kadang-kadang maksudnya awak lihat kehidupan di banduan tu kadang-kadang tertekan. Jadi salah satu cara dia adalah kita buat program yang nampak
santai lah untuk elakkan stres. Okey, boleh teruskan. Okey, jadi saya buat satu proposal untuk saya tentangkan kepada pengarah. Maksudnya apa objektif utama untuk kita buat satu program itu. Jadi saya masuklah saya punya justifikasi. Contohnya, kita buat program sukan ni untuk banduan lepaskan tekanan, bagi dia seronok. Jadi dia taklah buat satu perkara yang negatif dalam penjara. Jadi yang pertama sekali yang perlu ada, macam cikgu cakap tadi lah, bajet. So bajet yang penting ya. Pengarah tengok bajet dulu ke macam mana? Ya, pengarah tengok bajet dulu. Kalau bajet tu kalau tidak melampau, jadi boleh diteruskanlah untuk program tu. Jadi saya pun wujudkan satu tim lah, ahli jangkauan untuk aturkan siapa yang perlu sediakan. Contohnya sediakan keperluan, contohnya untuk hadiah kepada diorang, makanan kepada banduan. Jadi kita akan aturkan untuk settlekan untuk wujudkan semua keperluan yang ada tu. So itu dipanggil sebagai kita lihat kepada sumber dan material lah. Ya, cikgu. Lepas tu nampak Izwan dah set up team kan masa tu. Ya, cikgu. Okey. Lepas tu bila habis program tu, macam mana Izwan menilai keberkesanan program tu? Okey, selepas program tu habis, saya akan panggil lah salah dalam 5 orang banduan yang berlainan. Contohnya kita panggil yang Melayu, Cina, India dan juga orang asing. Kita tanya, apa yang awak dapat daripada program ini? Jadi diorang pun rata-rata menyatakan memang seronok, happy. Jadi diorang akan minta bila lagi nak buat program ini. Sebab apa? Bila kita melakukan perkara ini, kita akan bermain kali-kali dengan diorang. Maksudnya bila kita untuk minta dia kerjasama, dia akan cepat respon. Jadi bila disiplin dia okey, tak mustahil lah program ni kita akan buat lagi dalam masa hadapan. Macam tu. Okey, untuk jangka pendek dia lebih memberikan Izwan rasa jangka pendek dia orang boleh release dia orang tension. Betul Izwan? Ya, cikgu. Boleh tak Izwan bagi tahu cikgu apakah program ini untuk jangka panjang? Kesan jangka panjang kepada target group kita lah. Maksudnya kalau target Izwan kan banduan ya. Jangka panjang dia Izwan lihat macam mana keberkesanan dia? Dari segi jangka panjang, kalau kita macam saya banduan untuk jangka masa pendek dia akan seronok. Jadi untuk jangka masa panjang, maknanya kita boleh kontrol orang ni, kita boleh kontrol untuk kita meneruskan aktiviti. Maknanya bila kita dah ada pegangan ni, maknanya kita boleh, saya di tempat kerja lah, maknanya kita boleh pegang banduan ni untuk kita jadikan sebagai syarat-syarat. Kalau tunjukkan disiplin, tingkah laku yang elok, maknanya tidak buat masalah, maknanya program-program ni kita akan teruskan. Sebagai contohnya kita buat program tahunan untuk diorang. Maknanya cikgu lihat program yang Izwan buat ni dalam jangka panjang dia lebih kepada sebagai reinforcement lah ataupun negative reinforcement. Maknanya kalau nak program ini berjalan lagi, awak pun seronok, awak kena beri kerjasama. Kalau tak ada kerjasama, jadi tak adalah program ni lagi. Jadi ia akan membentuk banduan itu akan sentiasa menjaga disiplin ataupun sesama rakan dia supaya program ni akan jalankan. Kalau kata disiplin awak lebih okey, kita akan buat program ni lagi. Tapi kalau sistem kamu tak okey, kamu tak boleh. Jadi Izwan melihat program ni boleh dijadikan sebagai reinforcement, sama ada negative reinforcement atau positive reinforcement kepada banduan untuk membentuk tingkah laku yang dikehendaki. Ya, cikgu, betul. Okey. Jadi Kak Izwan, bila kamu melakukan program ni, awak nampak apakah kengkangan atau cabaran bila kamu melaksanakan program ni? Pertama kali cabarannya dari segi banduan lah, cikgu. Mana-mana diorang ni kadang-kadang bila seronok, dia akan boleh menimbulkan pergaduhan. Sebab apa? Sebab diorang ni akan bersaing sesama sendiri. Maknanya dia akan macam kata mengata, macam akan adalah macam wujud tim A, tim B banduan, cikgu. Jadi kita punya kekangan dari segi keselamatan diorang lah. Maksudnya perlu adakan staf yang cukup untuk pantau dia punya pergerakan. Sebab banduan ni dia punya pemikiran macam-macam, ada yang kesempatan, cikgu. Jadi kita kena alert lah untuk melakukan perkara ini. Jadi bila Azwan berdepan dengan isu tu kan, apakah strategik untuk atau alternatif untuk mengatasi cabaran tu? Okey, first maknanya kalau
kita banduan ni kita wujudkan program diorang, maknanya bukan semua baru terlibat, kita ambil banduan yang orang kata apa, yang bukan agresif, maksudnya yang bukan orang kata, yang contohnya kalau kes yang bahaya tu kita tak ambil, kita asingkan, kita cuma ambil apa, yang kes yang biasa, contohnya kan dadah dan contohnya mencuri biasa. Maknanya kita akan asingkan maknanya untuk mengelakkan berlakunya apa-apa yang tak elok, cikgu. Baik, nampak bila kita apabila kita merancang sesuatu, bila kita merancang sesuatu program, so bila kita laksanakan program tu kita akan nampak tahu cabaran tu. Jadi kita akan nampak macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu baru kita akan buat penilaian dan kita akan buat penambahbaikan. Nampak? Jadi proses itu perlu perancangan dan perlu ada pelaksanaan. Bila kita laksana baru kita nampak ada strategi. So itu daripada Izzuan. So kita saya pukul 10. Esok cikgu nak kita berkongsi. Sebab pelajar, cikgu suka sebenarnya perkongsian ni. Sebab pelajar-pelajar pun cikgu yang ada diploma, ada yang dah bekerja. Jadi kita berkongsi dengan kawan-kawan kita ni. Di sini ada satu platform. Sambil kita belajar, kita juga berkongsi pengalaman-pengalaman supaya pelajar boleh nampak. Supaya pembelajaran kita jadi lebih hidup, lebih bernyawa, supaya kita tak nak belajar saja. Jadi kita nampak juga pengalaman tu. Okey, jadi cikgu tanya soalan, jadi cikgu kita bagi maklumat, kita tengok apa yang penting. Jadi besok belajar-belajar, insya-Allah kalau tak ada apa-apa pukul 8 pagi, cikgu akan tanya secara rambang. Jadi siap sedia dengan program yang kita lakukan. Tidak mengapa, apa-apa program yang rasa macam awak lakukan, yang awak lakukan, nanti kita akan berkongsi sama-sama. Dan macam mana kita nak implement program-program kita lakukan dalam program perkembangan kerjaya. Okey, baik pelajar. So ada soalan lagi? So cikgu baca chat ni daripada Mukramin, cikgu general OKU tu kelas Dr. Jasmine ke? Cikgu tak pasti, tapi cikgu rasa kelas kita tak ada. Jadi kalau Mukramin ada apa-apa maklumat tak apalah, Mukramin akan rujuk kepada ketua kelas kita, Firdaus. Nanti Firdaus berhubung dengan cikgu lah, tapi setakat ni general OKU cikgu rasa tak pasti, rasa macam tak ada. Okey, ada lagi soalan sebelum kita tamatkan kita punya sesi kelas online? Okey pelajar, kalau tak ada, insya-Allah besok kita akan teruskan kelas. Nanti kita cikgu akan bincang dengan Firdaus kita untuk buat okey. Kita akan kalau ada kelas gantilah, rasa macam tak ada lagi setakat ni. Dan besok pelajar-pelajar bawa satu program yang dah dilaksanakan dan kita akan bincang. Kita akan bincang dan macam mana kita nak gunakan program tadi tu kepada perkembangan kerjaya. Okay, sekian daripada cikgu. Terima kasih kepada semua yang hadir. Jangan lupa untuk isi borang kehadiran yang telah Firdaus attach tadi dalam chat. So kita tundakan kita punya perjumpaan pada hari ini dengan tasbih kifayah dan suratul As. Dan terima kasih. Have a nice day for you all.